Surah apa? Okey, betul. Surah apa? Surah Ahmad. Betul. Surah Kafir. Betul. Apa hari ni? Letak alat-alat istinyak. Apa dia alat-alat istinyak? Air tangkrim dengan batu, dengan tisu, dengan kuih kayu. Wah, good job lah. 40. 40. Okay. 40 minus 10? 30. 30. Itulah dia kisah adik Riyad Asharif Ridwan. Okey, Cantik insya-Allah. namanya. Dan sekarang Saya insya-Allah. sukalah tengok kan telatar budak-budak yang macam tu kan. Kita bila tengok mereka ni sebenarnya Riyad ada dengan kita. Tapi kita tengah pujuk dia untuk in frame. Dengar tak suara dia? Doa banyak-banyak. Penonton di rumah pun bagi sokongan dengan doa anda supaya Riyad boleh masuk dengan kita sekali. Okey, kita perkenalkan. Tapi sementara itu kita bersama dengan ibu dan bapa adik Riyad kita, Encik Ridwan Syadikin dan juga Puan Nur Fazilah Hassan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Fazilah dan juga Encik Ridwan bersama dengan kita. Inilah kedua ibu bapa yang membesarkan seorang anak yang cukup istimewa, yang pastinya kedua-duanya ada contribution ataupun penglibatan sesama sendiri menjadikan seorang adik Riyad yang cukup istimewa itu mempunyai satu pencapaian luar biasa. Sangat Masya-Allah. luar biasa. Okey, cerita dia kita ada baca juga ke artikel. Tapi bagi mereka yang tak pernah lagi mendengarkan cerita tentang adik Riyad yang dikatakan sebagai mild autism genius, dikatakan tergolong dalam kalangan mereka yang mempunyai kondisi mild autism dan juga mempunyai ADHD. Tetapi luar biasanya dekat sini, masya-Allah, ingatan IQ dia seperti kanak-kanak berusia 10 tahun. Tak ada masalah akademik. Mungkin Puan nak kongsikan kehebatan anak istimewa ni untuk inspirasi kita bersama. Kami pun sebenarnya tak sangkalah dia boleh ke tahap tu. Tapi bila dia didiagnose oleh autism dan ADHD oleh doktor, dia buat satu assessment lah. Assessment tu untuk tahu tahap IQ dia macam mana. Yelah. Kan. And then assessment tu Riyad boleh buat sampai dia berusia 10 tahun. Jadi itulah dia hasil ujian tersebut ya. Hasil ujian tersebut. Jadi sebagai seorang ayah pula, di mana kita nampak bahawa adik Riyad ni mempunyai sesuatu yang luar biasa atau istimewa? Mula pada yang baru-baru ni lah. Dia dah mula pandai surah semua kan, teka surah. Tapi masa dia muda tu macam mana kita nak tahu bahawa dia ni istimewa? Tak tahu lagi. Okey, masa dia berumur 3 tahun sebelum dia masuk terapi, dia ada satu mungkin macam tabiat lah. Dia suka tengok handphone tapi bukan tengok kartun, dia tengok surah. Lepas tu saya cuba nak tengok dia fokus macam mana kan. Saya kata, Riyad tolong buat adik. Dan dia buat adik sambil tengok surah tu. Tapi tangan gerak. So memang dia minat yang itu. Itulah dia ciri-ciri anak autism ya. Bila dia suka sesuatu, dia fokus dan hyper fokus. Itu yang dikatakannya. Itulah tadi dalam gambar tu telah Riyad sebenarnya. Kat sini, dekat belakang tabir, kalau boleh saya ceritakan, semua tengah memujuk Riyad ni masuk dekat kamera, masuk dekat frame nak tunjukkan. Saya pasti penonton pun nak tengok sangat Riyad kan. Tapi tak apa, sambil-sambil tu kita boleh ulang semula video yang ada, menyaksikan bagaimana Puan dan juga Tuan sendiri memastikan Riyad ni dengan minat dia tentang surah itu, memastikan kita memberi sokongan yang baik lah kan. Sebab kalau minat anak-anak ni kita tak bagi sokongan, dia terhenti dekat situ sahaja kan. Jadi aktiviti yang dilakukan bersama dengan Riyad bila melihat kepada minat dia terhadap surah, kami support lah apa yang dia minat tu, dan saya pun dekat rumah ajar dia mengaji. And then bila saya sedar dia boleh baca lebih daripada 10 ayat, saya setiap harilah saya akan target dia satu hari satu surah. Apa-apa surah saja. Tapi kadang-kadang dia yang request. Contoh dia dah habis baca Al-Mulk. Umi, Riyad nak baca surah surah Al-Baqarah, Al-Kahfi. Al-Kahfi pun sebenarnya dia dah boleh sampai habis ayat. Cumanya Riyad ni dia background speech delay. So dia punya susunan ayat tu betul, cuma dia ada masalah pertuturan tu lah. Ada pelat dia betul. Pelat budak-budak. Tapi bila saya tahu Al-Kahfi yang panjang tu pun dia boleh habiskan, saya macam
subhanallah, macam tak sangkalah kelebihan dia dekat situ. So Surah Al-Kahfi ni surah yang paling susah sebenarnya. Melainkan kalau kita hanya hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir je lah. Tapi dia adalah surah yang dalam susunan tajuk dia pun susah juga untuk kita orang dewasa kan nak mengingat satu hal. Jadi di sini apa yang kita nampak memang dia seorang yang istimewa. Ya. Jadi bila kita juga dapat baca yang beliau dapat pelbagai anugerah ya di sekolah PPKI-nya. Jadi bila dah tahu dia seorang yang gifted ya. Macam mana sebagai ibu dan ayah kita nak fikirkan perkembangannya, apakah langkah seterusnya? Kalau kita letak di kelas darjah 1 memang dia akan terencat. Jadi kalau kita nak ke depan pula beliau mempunyai masalah istimewa. Jadi macam mana susunannya di sini? Okey, actually pada kami lah masa dia cikgu bagi tahu sarankan untuk hantar dia ke pakar untuk tentukan dia kenapa kan, sebab dia ada masalah sosial dan pengurusan diri. Kami berdua dah berbincang lah, tak apalah, mungkin kami redha lah. At the first place kami redha dan kami fikir macam kita masukkan Riyad ke PPKI sebab kebanyakannya saya search pun ada positif. Walaupun dia akademik, kat PPKI dia tak fokus akademik, tapi dia akan fokus untuk pengurusan diri, sosial dia. So kami decide kita masukkan dia kat sana, kita tengok dia perkembangan dia macam mana. Alhamdulillah dalam masa, sebab dia masuk PPKI bulan 9. Dalam masa sebulan dia dah boleh dapat 2 anugerah. Saya rasa macam alhamdulillah keputusan kami tepat. Apa yang cikgu sarankan tu kami terima, kami tak denial lah. Bercerita tentang ibu bapa yang denial ni, ini sebenarnya menyebabkan anak-anak tu sukar untuk mendapatkan rawatan pada peringkat awal. Lebih awal dapat rawatan yang betul sebenarnya dapat membantu anak-anak lebih exposure dan dapat menguruskan diri dengan lebih baik. Jadi mungkin saranan daripada Puan Fazilah dan juga Tuan sendiri kan, Tuan mungkin nak kongsikan juga macam mana pendapat bila ibu dan bapa ni kena ada satu sepakat supaya tidak denial untuk menolak sebenarnya anak tu berada dalam kondisi sebegitu. Kita sebagai ibu bapa jangan menafikan lah. Kalau nampak anak ada sikap macam tu kan, ada yang pelik-pelik sikit kan. Sebab kami masukkan Riyad kat terapi umur 4 tahun pun kami rasa dah lewat. Tapi bila kami dah masuk ke terapi tu, kami dengar banyak kes yang lagi lewat pada tu. Ada yang dah darjah 2 kan. So, ada yang dia di aliran perdana sampai darjah 4. And then baru mak ayah dia rasa macam dia perlu ke. So, kita kena tunaikan hak diorang lah. Jadi dari segi intelek memang tiada masalah untuk kedua ibu bapa. Alhamdulillah di sana. Tapi masalah pengurusan diri, tapi yang biasa untuk mereka yang mempunyai masalah autism ini. Jadi kalau kita nak bergerak ke depan, harapan ibu dan bapa untuk adik Riyad di sini. Harapan. Okey, untuk Riyad, apa yang dia tunjuk dalam sebulan 2 ni dekat BPKI sudah membanggakan saya lah sebagai ayah kan. So saya harap Riyad terus berjaya. Saya doakan dia berjaya lah dunia akhirat. Sebab yalah, kalau kita ni kan mak-mak yang paling sensitif kan bila tahu anak condition dia macam mana kan, bila dapat tahu anak didiagnose ada ADHD ataupun mild autism, bukan kata kita tak menerima takdir, tetapi runtuhnya hati tu apabila kesian anak perlu melalui kondisi sebegitu kan. Macam mana mungkin Puan Fazilah nak kongsikan perasaan? Okey, mula-mula memang saya rasa macam betul ke anak aku ada autism, sebab pada research saya sendirilah kan, saya tahu speech delay ni tak semestinya autism. Tapi autism tu ada ciri-ciri speech delay. Dekat situ saya cuba. Sebab tu dia 6 tahun yang pertengahan tahun tu kami bincang kita, sebab dia dah ada komunikasi 2 hala. Kami stopkan dia terapi, dischargekan dia speech therapy dan masuk dia ke tadika biasa lah. Dan bila dia masuk tadika biasa, dia pandai menulis. Dalam masa beberapa bulan dia boleh menulis, sebab sebelumnya dia tak pandai menulis. Dia pegang pensel pun macam ni. And then bila dia masuk darjah 1, saya cuba lagi. Okey, tak apa Riyad, kita masuk darjah 1 aliran perdana. Dan sepatutnya saya kena pergi dia untuk dapatkan kod OKU lah untuk ke aliran khas kan. Tapi saya cuba lagi sebab akademik dia okey. Saya rasa dia boleh. Dan bila dia masuk darjah 1, cikgu cuba berbincang. Mula cikgu takut juga sebab dia takut kita tak boleh terima kan. Tapi saya cakap, cikgu tak apa, kami berfikiran terbuka. Cikgu cakap je apa yang perlu untuk saya buat untuk anak saya. Dan bila
cikgu cakap yang tu, kami pun lorongkan dia jumpa pakar semua. Alhamdulillah, kami bersyukur sangat dalam masa beberapa bulan boleh tukarkan dia ke PPKI dan nampaklah dia dari saya dah masa jumpa doktor tu saya memang cakap dengan husband, tak apalah kita redha je. Memang kena redha dulu. Dan bila redha tu alhamdulillah Allah tu bagi berita baik untuk kita satu persatu. Tujuan kita kat sini juga adalah bila kita buat perkongsian adalah untuk penonton-penonton kita untuk mengambil tauladan di sini. Puan sebut tentang ciri-ciri anak puan kan. Apakah ciri-ciri yang harus ibu bapa di luar sana pantau untuk memberikan yang terbaik, intervensi awal untuk anak-anak mereka? Okey, yang pertama kali saya ada anak, dia ada adik dia umur 4 tahun. Masa dia berumur 3 tahun, dia ada adik umur setahun. Bayangkan 3 tahun dia tak pandai sebut Umi. Even though mama ataupun yang senang kan, ma pun tak ada. Kosong. Tapi adik dia yang umur setahun masa tu dah boleh mi Wawa, dia kami panggil Walid kan, dia Wawa dah boleh, tapi dia tak ada. Saya kat situ saya rasa something lah. Dan masa tu pula zaman COVID baru nak bermula. Betul. And then saya cakap dengan husband, kita cuba dia hantar tadika lah, kononnya tadika biasa kan. Tapi sebulan je sempat. Sebab dia tak ada social. Dia tak bergaul. Dia suka berjalan ke, dia tak suka masa tu dia tak pandai cakap. Dia tak pandai cakap. So dia hanya get around je dekat tadika tu. Dan kami stopkan dia. Saya terus balik tu, saya cakap kita tak boleh macam ni sebab saya nak fokuskan dia untuk darjah 1 nanti dan dia masuk ke tadika terapi lah. Jadi apa kita nampak di sini? Ini grounding dia lah. Ini sensory therapy ya. Ya, dia ada masalah sensory. Itu dia Ria. Masya Allah. Inilah dia. Di mana? Oh, dia lari. Oh, turun dia kat bawah. Minta Tak apa, maaf sayang. lah, sepatutnya kita tak boleh tegur dia tadi. Lepas tu kita diam-diam. Okey, itulah Riyad sebenarnya dah belakang tabir kami. Jadi agak gelap sikit dekat sana. Sebenarnya Riyad tak nak keluar lah. Dia nampak agaknya fokus diberi perhatian dekat sini kan. Tapi tak apa, terima kasih banyak-banyak. Riyad datang juga hari ni kan. Sebenarnya dia sangat peta sangat mesra juga tadi. Daripada bilik makeup ke studio mesra. Cumanya bila diberi perhatian kan. Dia suka perempuan cantik, dia pergi kat Kak Anin tadi. Alah, nak sayang, nak duduk Boleh ke dengan Kak kalau Anin kita nak je. panggil dia kejap tadi? Boleh. Nak ke? Dia nak ke? Kak Anin boleh sebab Kak Anin cantik. Kak Anin panggil dia. Jom, kita kejap. Silakan. Sambil Anin cuba sedaya upaya. Mana ni anak anti? Kita pun nak bertanya juga kat sini. Mana anak anti ni? Anak anti malu ke? Anti nak tanya je. Okey, anti tak bawa kat sana lah. Tapi jom terapi nak yang jalan kita mana? nampak sebelum ni kan, Anti bawa jalan kita mana? nampak dia gunakan sensory. Apakah antara terapi-terapi Okey, jom, yang jom. mungkin bermanfaat untuk Riyad? Dia ada speech therapy lah untuk masa ni. Ada urutan-urutan untuk speech dia. Okey. Itu kami buat di rumah lah. Dan sensory dia pun kami kena touch dia punya setiap badan tu. Oh, kena pegang? Kena pegang. Mana Kenapa yang ya? dia lebih Kenapa ya? sensitif. Bila ada bahagian sensitif tu, kita kena hilangkan sensitivity dia tu. Contoh jadi- sebelum ni, cikgu terapi dia ajar. Husband pegang yang takut. Dia takut bila kita hayun dia tu kan. Kalau budak normal dia suka. Dia betul. Adik dia seronok. Memang Dia betul. Ada tak anak suka. saya memang suka. So bila dekat dia- situ dia tak nak. Kita kena buat. Tapi kami Push buat. juga. Kami push Dah juga. adalah berapa set semua kan. Lama-lama dia okey. So ayah bila dia swing macam tu kita gerak dia begitu, dia rasa takut, dia rasa gelisah. Ya betul. Mula-mula dia menjerit, lama-lama dia dah okey, dah hilang okey. Okey. So ini antara yang kita harus pantau untuk anak-anak kita di luar sana juga ya. Dari segi sensory. Macam mana pula dari segi bunyi? Sebab saya difahamkan ada juga antara adik-adik autism kita bila bunyinya terlalu kuat atau terlalu bingit, terlalu bising, mereka terus tidak boleh berfungsi. Macam mana dengan adik dia? Yang tu dia akan tutup telinga lah. So kami akan cuba attract dia dengan benda lain. Supaya dia tak rasa benda tu mengganggu dia. Gitu ya. Dan Riyad ni dia seorang yang tak sabar. Dan kami dekat rumah ada tagline lah. Ada Sabar tagline? 5 minit. Sabar 5 minit eh. So saya akan pujuk dia. Kalau dia nak apa-apa, dia nak start tantrum kan, kami akan saya lah terus saya akan cakap, Riyad sabar 5 minit je. Sabar 5 minit. Dia ada sabar 5 minit tu. So nanti dia akan cuba bertenang lah. Dia tarik Time up nafas, nampak Dia lah. akan bercakap sendiri. Ya, kena sabarkan Umi kan. So bagus lah Dia dia faham. sendiri yang akan ulang. Dia kena dia faham sendirilah. Ya, kena Tapi sabar tadi 5 dia minit. siap flying kiss lagi. Anti ajak dia kan. Okey, ikut anti. Kalau tak nak anti, bye-bye lah, bye-bye.
Dia siap macam tu dah. Macam tu dah. Okey, maknanya memang- dia tak nak ikut. Tapi memang ada sifat penyayang di sana dan datangnya juga dari ibu bapa yang penyayang. Jadi Masya-Allah. insya-Allah kasih dan sayang Doakan yang terbaik. Amin. adalah yang paling mujarab untuk anak-anak istimewa seperti Betul, ini ya. betul. Jadi Cik Ridwan, Puan Fazila, terima kasih banyak-banyak berkongsi. Teruskan berkongsi video-video comel Riyad supaya Betul. mungkin dalam situasi di luar sana, saya pasti ada juga ibu bapa yang melalui fasa seperti kalian. Fasa yang mungkin terpaksa denial, mungkin terpaksa bergaduh dengan hati dan emosi untuk menerima keadaan ini. Tetapi insya-Allah ada sinar di hujungnya. Kan? Macam mana yang Riyad tunjukkan, dia punya IQ dia punya peningkatan pencapaian, masya-Allah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami juga. ya, terima kasih Puan Ridwan Syadikin dan juga Puan Nur Fazilah Hassan. Adik Riyad kita lambai saja begitu. Bye-bye. Mana dia? Dah sembunyi dah? Dia dah sembunyi balik Datuk. Jadi kesimpulannya di sini juga kepada ibu bapa di luar sana yang ingin mengambil tauladan, janganlah kita terlalu in denial atau kita nafikan apa yang anak kita sangat-sangat perlukan, intervensi awal untuk kondisi ini. InsyaAllah. Amin.